Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wasi' bihi arzaqana wa nawwir bihi qulubana quburana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya wahid ya ahad ya wajid infa'na minka bi nafati khairin في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي والحمد لله رب العالمين. Boleh ambil Quran ni masa. Baca Quran. Boleh pandukan Quran, ambil Quran. Kita akan mula dengan surah Al-Fatihah dan sambung muka surat 391. 391 surah Al-Qasas ayat 44. Muka 391. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما
أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه kita berhenti attabi' itu je. Hu tu macam nak sebut hu tapi tak sebut, tak bunyi. Attabi' gitu je. In kuntum sadiqin. La ilaha illallah. Fa in lam yastajibu laka فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله
والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرته سبحانه وتعالى. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita masih dalam surah Al-Qasas. Daripada ayat 44 tadi masih menceritakan kisah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Dan kisah Nabi Musa ni terlalu panjang lebar dalam beberapa surah. Banyak surah yang menceritakan kisah Nabi Musa alaihissalam. Di sini Allah sebut wa ma kunta bijanibil tur bijanibil gharbi. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kamu tidak ada di sebelah barat ketika mana tempat Nabi Musa menerima wahyu itu, ketika kami sempurnakan penyerahan kitab Taurah kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan engkau juga tidak termasuk dalam golongan orang yang menjadi saksi akan peristiwa tersebut. Kenapa? Ayat ni sebagai bukti mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat dia. Kenapa mukjizat? Kerana Nabi tak pernah nampak peristiwa berlaku. Waktu berlaku Nabi tak ada di situ, Allah kata. Dan waktu berlaku juga Nabi tak pernah saksi dengan matanya, tak pernah dengar pun ceritanya. Tak pernah Nabi, sedangkan Nabi disebut sebagai Al-Ummi. Ummi ni orang yang tak mampu, tak boleh baca, tak boleh tulis. Maksudnya Nabi takkan dapat maklumat daripada sumber bacaan, daripada sumber tulisan. Takkan dapat. Habis itu Nabi boleh cerita dengan detail kisah Nabi Musa sehingga Bani Israel pun terkejut, macam mana Nabi boleh tahu. Seperti pernah antara soalan nak cabar. Kurang clear, masya-Allah. Bergaung. Jadi seperti Nabi Musa dia orang Yahudi pernah jolokkan beberapa soalan kepada kufar Quraisy. Dia bagi pada kufar Quraisy, dia kata engkau balik tanya Muhammad tentang soalan ni, pasti dia tak boleh jawab. Sebab dia pembohong je, bukan Muhammad yang betul, bukan Nabi yang sebenar. Dia pembohong, dia takkan boleh jawab soalan ni. Apa soalan apa? Tanya dia. Yang pertama, tanya tentang kisah Ashabul Kahfi. Sebab Bani Israel confident tak ada maklumat, tak ada majalah, tak ada akhbar yang boleh cerita tentang Ashabul Kahfi zaman tu, kecuali melalui maklumat kitab Taurah je. Lain tak tahu. Yang kedua, tanya dia tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam dan kisah Zulkarnain. Tanya dia. Maka dia orang balik confident lah, balik nak tanya, kononnya nak jatuhkan Nabi Muhammad dengan cara soal ni, bagi dia Nabi Muhammad tak boleh jawab. Tapi balik bila tanya, Nabi terus Allah wahyukan ayat surah Yusuf lengkap daripada awal sampai akhir, semuanya kisah Nabi Yusuf daripada kecil sampai dia jadi menteri, sampailah abang-abang dia datang minta maaf atas kesalahan mereka. Sehingga Bani Israel ketika tu terkejut, macam mana Nabi Muhammad boleh cerita lebih detail maklumatnya daripada apa yang ada dalam kitab Taurah mereka. Allah sebut di sini, kamu tak saksi pun berlaku ketika Nabi Musa terima wahyu. Nabi Musa terima wahyu 2 kali. Satu ketika mana dia dapat suhuf, lembaran. Suhuf ni lembaran. Lembaran yang maksudnya kandungan dia kecil, nipis, kan? Jadi bila dia dapat suhuf tu, dikatakan waktu dia mula diperintah oleh Allah Ta'ala supaya pergi balik ke Mesir dakwah Fir'aun ketika umur 40 tahun. Itu dapat suhuf di Jabal Musa di Mesir itu juga. Sekali lagi bila dia akhirnya Fir'aun dah tenggelam dalam laut, mereka nak balik ke Baitul Maqdis, sesat di Semenanjung Teh, iaitu Semenanjung Sinai sekarang ni. Sekali lagi Allah jemput Nabi Musa naik munajat ke Bukit Musa, nama sekarang Bukit Musa. Munajat di situ dan Allah turunkan kitab Taurah. Dan kitab Taurah diturunkan secara serentak, complete set daripada awal sampai akhir, tak macam Quran. Semua kitab dulu turunnya serentak sekaligus awal sampai akhir. Taurah, Injil, Zabur. Qurannya yang diturun secara mufarraqan atau berperingkat-peringkat. Jadi Allah kata, tengok, kamu tak lihat, kamu tak saksi, tapi kamu boleh cerita maklumat dengan begitu detail sehingga terkejutnya kaum Bani Israel Yahudi, macam mana Nabi Muhammad boleh cerita dengan begitu detail. Dan orang orang Mekah tadi yang dapat soalan bocor tadi kan, soalan nak tikam Nabi Muhammad tadi, terkejut. Macam mana pendeta Yahudi, alim ulama Yahudi kata Muhammad tak boleh jawab, sedangkan Nabi Muhammad cerita kisah Yusuf awal sampai akhir, kisah Ashabul Kahfi semuanya lengkap,
Kisah Zulqarnain lengkap dalam surah Kahfi, kan? Walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihimul umur. Akan tetapi engkau hanya mengetahui kisah ini dengan jalan wahyu kenabian yang kami berikan kepada kamu sahaja. Ini menunjuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah melalui proses zaman Adam, Idris, Nuh, tapi ceritanya semua lengkap daripada proses wahyu. Kami telah mengadakan beberapa umat-umat daripada zaman Nabi Musa sehinggalah zaman Nabi Isa. Nabi Isa dengan Nabi Muhammad jaraknya lebih kurang 600 tahun. Semenjak Nabi Isa lahir dan diangkat ke langit, sejak tu dengan kelahiran Nabi Muhammad dikatakan ahli sirah lebih kurang 600 tahun jarak dia. Dan jarak 600 tahun tidak ada langsung Nabi diutuskan. Maksudnya sebelum Nabi Muhammad, penamat Nabi Bani Israel Nabi Isa. Penamat Nabi Bani Israel. Jadi Nabi-Nabi Bani Israel ni daripada 25 Nabi yang disebut dalam Quran, 15 semua Bani Israel. Maksudnya majoriti dia punya. Lain daripada Bani Israel ada 10 je, termasuk Nabi Muhammad daripada bangsa Arab. Sebab tu Bani Israel Yahudi tak boleh terima, sebab mana boleh, dia kata mana mungkin Nabi daripada orang Arab. Nabi ni hanya daripada Bani Israel saja. Kan? Dia tak terima. Sebab tu dia, walaupun dia nampak dah tanda yang disebut dalam kitab Taurat semua ada pada Nabi Muhammad, tapi tetap dia tak nak mengaku sebab ini bangsa Arab, kerana bangsa. Walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihimul umur. Telah kami mengadakan beberapa umat, generasi. Kan, dikatakan orang yang kitab Taurat adalah kitab yang paling panjang zaman kegunaannya. Syariat menggunakan kitab Taurat panjang zaman Nabi Musa, termasuk Nabi Daud, bawahnya lagi Nabi Sulaiman, Nabi Zulkifli selepasnya. Ada beberapa Nabi sampailah kepada Nabi Zulkifli tak akhirnya. Lepas itu baru Nabi Zakaria masih ikut Nabi Musa AS, Nabi Zakaria. Tapi bila anaknya Nabi Yahya bersama dengan Nabi Isa, kitab Injil. Okey, Nabi Daud walaupun ada kitab Zabur kepada Nabi Daud, tapi dia tetap menggunakan syariat hukum hakam Nabi dalam kitab Taurat. Lepas Taurat Zabur, lepas Zabur Injil. Zabur tu hanya kandungan akhlak, bab akhlak, bab muamalah baik-baik, supaya berlaku baik sesama manusia, sesama agama Islam, sesama ibu bapa, begitu je kandungan Zabur. Dia tidak ada hukum hakam yang baru. Hukum hakam semua pakai nikah, kahwin, makanan dan sebagainya, semua hukum hakam Nabi Musa AS. Sebab tu kitab Taurat tu terlalu panjang zaman dia. Dan zaman kitab Injil ni pendek je. Pendek je. Hanya lebih kurang 600 tahun saja. Zaman Al-Quran lagilah beribuan lagi panjang daripada Taurat. Wa ma kunta sawiyan fi ahli Madian. Kamu juga tak duduk di Madian. Mana Madian? Madian ni nama tempat, kalau kita sekarang ni Madain di kawasan utara Saudi yang bersepadan dengan Jordan dan sebagainya. Kawasan tersebut dipanggil Madain Saleh, nama sekarang dia orang panggil Madain Saleh. Madian ni asalnya nama anak Nabi Ibrahim AS. Nama anak Nabi Ibrahim, adik kepada Ishak. Ismail yang sulung, kan? Ismail lahir dulu, lepas itu Ishak yang kedua. Lepas pada tu generasi isteri Nabi Ibrahim ni banyak, sehingga Nabi Ibrahim salah seorang isterinya melahirkan anak namanya Madian, anak lelaki. Daripada Madian ni lah keturunannya ada Nabi Saleh dalamnya, keturunan Madian. Jadi daripada Nabi Saleh tu anak perempuan 2 orang, anak Nabi Nabi Syuaib. Daripada keturunan Madian Nabi Syuaib. Jadi anak Nabi Syuaib kahwin dengan Nabi Musa AS, kan? Jadi Nabi Syuaib ni atas lagi lah pada Nabi Musa. Jadi kamu tak ada di situ ketika peristiwa berlaku pada Nabi Musa dengan Madian, dengan kaumnya, dengan anak-anak Nabi Syuaib. Tatlu alaihim ayatina, kami yang dibacakan kepada kamu, bentangkan kepada kamu ayat-ayat kami. Jadi nak menunjukkan bahawa semua kandungan Al-Quran adalah paling tepat berbanding kitab-kitab yang dahulu. Bukan kata kitab Taurat itu tak tepat, tetapi yang ada pada zaman turunnya Quran, Taurat tak tepat lagi dah. Semua itu telah terpesong. Walakinna kunna mursilin, akan tetapi kamilah yang mengutuskan kamu menjadi rasul, utusan yang membawa risalah kenabian.
Wa ma kunta bijanibit tur, dan kamu juga tidak ada di kawasan Tur. Tur nama tempat di Semenanjung Sinai, dipanggil kawasan Tur. Jabal Tur, ataupun sekarang dipanggil Jabal Musa, Tur Saina. Semua di situ. Jadi kawasan tu dikatakan kawasan yang penuh dengan keberkatan. Banyak peristiwa yang berlaku di situ, telah berlaku dan akan berlaku di situ. Telah berlaku zaman Musa, Nabi Yusuf, semua para nabi berlaku di situ. Nabi Syuaib juga pernah lalui di situ. Nabi Muhammad juga dalam peristiwa Isra Mi'raj lalu di situ. Nabi semayang di situ. Nabi kata, kalau kamu ada dengan aku akan tunjuk ke mana makam Nabi Musa AS. Sebab tu makam Nabi Musa AS sampai hari ni dia orang tak boleh sepakat, tak tahu mana satu. Yang ni kata di sini, yang ni kata di sana, ada 2-3 tempat. Tapi kalau ikut hadis Nabi kata maqam Nabi Musa ni tak jauh dengan Baitul Maqdis. Sebab Nabi Musa pernah minta, ya Allah, matikanlah aku, bawalah jasad aku ni dikebumikan dekat dengan Baitul Maqdis. Maka dikatakan sebelum dia mati, malaikat bawa dia sampai ke tempat yang dekat dengan Baitul Maqdis. Tak sampai betul lah, dikira macam jarak balingan batu, kan? Balingan batu, jauh juga tu, kan? Jadi ala kulli halnya, tak ada sepakat para ulama di mana makam Nabi Musa yang sebenar. Yang ni kata sini, yang ni kata di sana dan sebagainya. Tapi Nabi Muhammad kata, dia berkata, kalau kamu ada dengan aku boleh tunjuk kat mana. Nabi Muhammad tahu. Nabi Muhammad semayang di makam Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan juga semayang tempat munajatnya Nabi Musa AS. Berarti tuan-tuan, kita boleh ambil keberkatan tempat-tempat yang mulia. Kalau puak-puak Wahabi kata mana boleh semayang di kubur, masjid yang ada depannya kubur tak sah semayang, dia kata macam tu. Kalau di Mesir cukup banyak masjid-masjid yang kubur dikeliling, kan? Satu di perkuburan Maktam, Jabal Muqattam, asalnya bahasa Arab Jabal Muqattam, tapi orang Mesir dia sebut dengan telo dia lah, dengan bahasa kampung dia Jabal Maktam, kan? Di kawasan tu penuh dengan tanah perkuburan, masjid-masjid, nampak masjid tapi tak nampak rumah orang, kan? Antaranya di situ dalam satu masjid yang terkenal, Masjid As-Sakandari, Imam Ibn Athaillah Sakandari dikubumikan di situ, dan wali-wali Allah yang lain termasuk Nabi Al-Imam Syafi'i juga dikubumikan di kawasan tersebut. Imam Jalaluddin As-Suyuti di kawasan tersebut. Sahabat Nabi pun ada di situ. Apa namanya sahabat Nabi tu? Allahumma salli ala Muhammad, lupa pula. Ada seorang sahabat Nabi di situ. Jadi ramai tanah perkuburan tu. Kalau kita pergi, elok kita ziarah ke tempat. Jadi Nabi pergi ziarah ke makam Nabi Musa, Nabi semayang di situ. Riwayat sahih, tuan. Apa masalah nak semayang di tempat tanah perkuburan? Yang Nabi kata, jangan kamu jadikan kubur kamu tempat kamu semayang. Berarti maksudnya apa? Ni katalah batu nisan, ni batu nisan, kita pergi semayang sini. Yang tu Nabi larang. Adapun masjid sini, kubur kawasan sini, tak ada masalah kita semayang di situ. Banyak dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi semayang jenazah di tanah perkuburan. Jenazah gaib. Antaranya kisah Nabi semayang jenazah kepada seorang wanita cuci masjid. Dia tukang cuci masjid, orang kulit hitam, hamba saya, yang dia dengan sukarela setiap pagi dia akan datang cuci masjid. Mana-mana kotor-kotor, sampah-sampah dia sapu-sapu. Setiap hari dia buat macam tu. Jadi Nabi pun musafir. Ketika Nabi balik, tengok hari tamat tak ada dah perempuan tu yang duk sapu. Nabi tanya, mana wanita yang duk khidmat sapu cuci masjid? Oh, dia dah meninggal dunia. Nabi kata, kenapa tak bagi tahu awal-awal pada dia? Nabi nak semayang jenazah dia, sedangkan dia telah dikebumikan oleh para sahabat. Sahabat dah kebumikan dia dah. Maka Nabi tanya, jom tunjukkan aku di mana kubur dia. Tunjuk, ni dia kuburnya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah berdiri di situ, di dekat dengan kubur dia. Nabi semayang, Allahu Akbar, semayang jenazah gaib, kan? Tuan, Masya Allah, orang sekarang ni dia guna sampai dia punya bencinya kepada orang kononnya orang tasawuf, tarikat dan sebagainya, buat fitnah. Semayang di kubur tak sah. Sampai dia punya cadangan nak ubah kubur Nabi tu, nak pindah jasad Nabi, nak bawa pergi ke Baqi', biar situ masjid saja. Allah, kan? Siapa yang tetapkan kematian Nabi di situ? Allah yang tetapkan di situ. Sedangkan Rasulullah sebut, para Nabi di mana dia mati, di situ dikubumikan, tak pernah pindah tempat lain. Sayyidina Abu Bakar kata, ketika mana sahabat semua jadi bingung, maksudnya tak tahu nak buat macam mana ni jasad Nabi ni, nak kuburi di mana, semua bagi cadangan. Wahai Abu Bakar, baik kita bawa Nabi ke balik kampung dia, Mekah, tanam di Maklah bersama isterinya Sayyidatina Khadijah.
cadangan. Ada yang kata ke Bakeng je lah. Ada yang katakan di sana di sini. Terus tanya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, aku pernah dengar Nabi sebut, semua para Nabi di mana dia mati itu kubur dia. Maka Nabi Muhammad kita ini matinya, wafatnya dalam rumah Sayyidatina Aisyah, di situ dikumikan. Jadi soalan Allah yang tentukan di situ. Kita pandai-pandai pula nak pindah dan sebagainya. Semua tu tak betul tuan. Kita semayang di mana pun boleh. Yang dilarang atas batu nisan celah-celah tu kita pergi semayang. Yang tu yang tak bolehnya. Tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin ma kunta bijanibit tur idh nadaina walakin rahmatan min rabbik. Jadi semayang atas kubur ni bukan satu riwayat tadi, bukan cerita perempuan tu sahaja. Kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari juga ada cerita lain. Nabi semayang ke atas tanah Nabi lalu. Nabi tanya, ni kubur siapa? Oh, kubur si fulan-fulan, dia orang Islam. Oh ya ke? Aku tak pernah semayang lagi. Aku semayang sekarang. Nabi semayang di tanah perkuburan. Banyak kisah demikian. Walakin rahmatan min rabbik, tapi rahmat Allah, Allah lah yang litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yatadhakkarun. Akan tetapi turunnya rahmat Allah, yakni rahmat di sini adalah Al-Quran. Allah turunkan Quran kepada engkau Muhammad, kerana Quran ni banyak namanya. Kita sebut An-Nur juga nama Quran, Ar-Rahmah, Al-Huda. Jadi nama-nama Al-Quran, Al-Furqan, dan banyak lagi nama-nama Al-Quran. Jadi salah satu namanya seperti disebut, Allah sebut ni litunzira qaum walakin rahmatan. Allah turunkan rahmat min rabbik, daripada Tuhan engkau, iaitu Al-Quran. Quran tu sebagai peringatan, amaran, indar kepada dancing on the beat.